faktor ni merupakan asas, perlu, wajib dan tak boleh ditinggalkan. Sebab memang kalau kamu belajar, Kak cikgu punya slide awak nampak tak? Nampak. Hari ni line macam okey ke? Macam ke ada rasa sangkut-sangkut sikit? Gambar ni macam sangkut-sangkut ke? Sebab saya rasa macam line hari ni tak berapa cantik lah sebab kejap-kejap okey, kejap tak okey kan? Okay, so kita teruskan lagi. Okay, cikgu ulang sikit yang kita dah bincangkan pada kelas yang lalu. Okay, pertama ialah kembangan. Okay, yang ni awak boleh tengok buku teks awak muka surat 40 Okay, kembangan ni dia ada beberapa hukum dia ataupun dia punya sifir yang awak patut dah boleh, awak kena, bukan, okay, kalau tak boleh buat sekarang, tapi awak kena usaha untuk awak hafal dan awak biasakan membuatkan kembangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jenis ni. Dia memang famous sangat. Okay? So jangan rasa give up. Macam mana awak hafal sifir masa sekolah rendah, macam tu juga awak kena hafal sifir kembangan dan pemfaktoran dalam ungkapan algebra. Faham? Okay, seterusnya ada pemfaktoran. Tak keluar pemfaktoran. Dah keluar dah. So ini pun juga cikgu ambil dari buku teks. Ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 sifir ataupun hukum yang biasa keluar dalam soalan, dan dia memang kalau daripada zaman kamu sekolah sampai masuk universiti nanti kalau belajar matematik, ini jawab belajar. Kalau awak tak boleh buat yang ni, that's the problem lah. Boleh? Okay, seterusnya ialah penambahan dan juga penambahan dan penolakan, pendaraban dan juga pembahagian. Ini adalah benda yang common ataupun dia sama je konsep dengan integer. Okay, setakat ni masih rasa bersama cikgu tak? Ya. Ada yang dah tertidur? Sebab korang-korang dalam kelas kan kalau pagi kan suka tidur kan? Okay, jangan tidur Okay, yang ini adalah kalau ada apa-apa yang macam nak cikgu ulang sikit ataupun nak cikgu terangkan, awak terus je buka mic dan bersuara sebab cikgu akan terus bagi inilah. Sebab kalau awak tunggu nanti takut awak dah lupa awak nak tanya apa kat saya. Okay, seterusnya. Okay, yang ini adalah contoh penyelesaian gabungan operasi yang melibatkan apa nama dia? Melibatkan ungkapan algebra di muka surat 37. Semua orang ada buku teks? Ada. Okay, so awak boleh buka buku teks awak muka surat 37. Ini adalah contoh 20. Ya, okay, cikgu tak screenshot lah dia punya penyelesaian sebab dengan harapan semua orang ada buku teks. Kenapa tak nampak saya punya buku teks? Tunjuk kejap Okay. Ni muka surat 37 ni, dia ada penyelesaian tau. So, sekarang ni cuba tengok. Macam mana buku teks tunjukkan jalan kerja. So, semalam saya dah study juga buku teks awak ni. Dia agak detail dah lah sebenarnya. Kalau belajar buku teks ni pun dah cukup sebenarnya. Janji kena ada usaha, kena belajar. Okay, tapi hari ni cikgu tak nak explain lah jangan contoh 20 ni sebab yang ni awak boleh rujuk buku teks. Tak payah tunggu cikgu cakap. Kalau awak baca, awak tahu. Faham? Faham tak? Faham. Boleh belajar sendiri tak muka surat 37 ni? Tapi Boleh. Boleh 2S9 ada kan kat sini? Saya ni tak nampak siapa yang bersuara ni. Dia tak nampak. Oi. Azlin 2S9 Okay, tak apa. Okay, InsyaAllah tak lama lagi kita jumpa dalam kelas semua. Doakan COVID ni cepat-cepat berakhir. Nanti kita boleh belajar dalam kelas lah. Jadi cikgu lebih kenal kamu semua. Okay, seterusnya. Contoh yang pertama yang cikgu nak terangkan hari ni. Okay, sambil kita belajar contoh ni, awak boleh rujuk muka surat 40. Okay, muka surat 40 dia ada tunjukkan yang tadi cikgu tunjuk dengan awak tu lah. Sifir faktor, sifir
kembang, macam mana buat penambahan, macam mana buat penolakan. Okey, semua orang kena buka lah muka surat 40 supaya sambil kita buat, sambil kita ulang kaji apa yang kita dah belajar. Okey? Okey, soalan yang pertama ni, dia ada apa? Dia ada dia ada darab. Betul? Macam tak ada orang. Betul. Saya nak share sikit lah. Kelas kamu ni kan, dengan kelas malam saya yang ada tingkatan 1, tingkatan 1 tu meriah sangat. Dia selalu bersuara. Jadi cikgu tak cakap pun cakap seorang-seorang. Jadi kalau tingkatan 1 boleh bercakap, tingkatan 2 apatah lagi kan. So gunakan mic awak tu untuk bersuara kalau ada nak tanya ataupun nak jawab ataupun nak memberi respon lah. Okey, so soalan ni cuba awak tengok. Okey, dalam ungkapan yang cikgu bulatkan ni, ada tak gandaan faktor sepunya terbesar? 2R tolak 14, ada tak? Dua R tolak 14, ada tak sifir yang kita boleh keluarkan dari kedua-dua ungkapan ni? Apa sifir sepunya dia? Apa dia? 2. Berapa? 2. Okey, 2. Kita keluarkan nombor 2. Okey, bila keluar nombor 2 yang dalam bulatan ni, okey, ungkapan yang pertama, sebutan yang pertama dah tinggal R. Sebutan yang 14 ni dia tinggal apa? 7. Tinggal 7. Okey, tolak 7 Okey, cikgu selesaikan per dia pula. Per. Okey, tengok tak kat bawah ni, dia adalah suatu ungkapan kuadratik untuk algebra ni. Okey, cuba tengok muka surah 40 tadi. Sekejap. Allah, saya jatuh. Okey, ada tak macam mana cara kita nak faktor? Kita nak gunakan nombor 1, 2, 3, 4, 5 atau yang ke-6? Yang mana yang sesuai untuk kita faktorkan ungkapan yang penyebut tu? Penyebut yang ni. Manakah sesuai? Kita nak guna apa untuk faktorkan ni? Siapa boleh faktorkan untuk cikgu? Tak ada orang sunyi. Siapa boleh faktorkan untuk cikgu? 2R kuasa 2 tambah R tolak 3. Tak ada orang Darwisha, awak tahu tak macam mana nak faktorkan? Mana Darwisha? Saya. Okey, Darwisha, macam mana nak faktorkan 2R kuasa 2 tambah R tolak 3? Okey, siapa dapat faktorkan? Cikgu bagi 10 markah merit. Cepat, siapa boleh buat faktor 2R kuasa 2 tambah R tolak 3, nanti cikgu bagi extra merit. Dua R. Ada? 2R buka kurungan, R tolak 3 tutup kurungan. 2R lepas tu buka kurungan R tolak 3 macam tu. Macam ni nak tulis? 2R lepas tu? Macam mana tu? Tak keluar pula dekat skrin. Macam cikgu tulis sekejap
Okay, macam mana? 2R? R? R tolak 3. Siapa yang? Macam ni? Ah. Betul ke? Siapa tolong baiki ni? Sekejap. Saya dah tulis tapi dia jadi tak keluar. Sekejap. Connection memang masalah lah hari ni. Sekejap. Aduh. Okay, sorry. Ada gangguan sikit. Line interrupted hari ni. Okay. Tadi 2R, R tolak 3 macam ni je. Siapa tadi yang cakap? Azlin Okay, salah Azlin. Kena betulkan lagi tu. Siapa nak tolong betulkan? Darab silang. Darab silang. Macam mana darab silang? Okay, kita cuba buat. Okay, macam mana nak darab silang tu? Okay, cikgu tulis kat sini Okay, 2R kuasa 2 tambah R tolak 3. Yang ini yang kita nak faktorkan sekarang. Okay, cara kita nak faktorkan, mula-mula kita tengok dulu apa darab apa dapat 2R kuasa 2. Apa sifir yang boleh buatkan 2R kuasa 2 ni terjadi? Anyone? 2R darab dengan R. Boleh? 2R darab dengan R. Sekejap ya. Apa benda yang keluar banyak sangat ni? Alright, next. Negatif 3. Kat tengah-tengah ni kita nak jadikan dia apa? Apa nombor sebelah R? Apakah nombor di sebelah R? 1. 1. Bagus. Okay, so 1. Kita nak 1 dekat sini kan? Kenapa dia padam? Sekejap Alahai. Kita nak dia jadi tambah 1. Subhanallah. Sekejap. Kita mula semula. Tadi 2R kita faktorkan keluar jadi sorry pula. 2R pula dah kita keluarkan. Alah. Asal apa yang saya buat kat sini tak keluar kat depan Okay, semula.
Okay, tadi sifir tadi 2, kita keluarkan R tolak 7. Okay, yang kat bawah kita nak buat yang 2R kuasa 2 tolak tambah R tolak 3. Okay, macam mana kita nak faktorkan dia? Kita keluarkan 2R, bawah dia pun R. So 2R darab R dapat 2R kuasa 2. Sekarang kita punya tujuan negatif 3, kita nak jadikan dia 1 di sini, betul? So, sifir 3 sebabkan dia nombor perdana, dia hanya ada faktor 3 dan 1 sahaja. Cuma kita nak tahu kedudukan 3 dengan 1 atas atau bawah. Faham? So, 3 dengan 1. So, kita nak dia tanda apa kat situ? 3 tu tanda dia positif ke negatif? Positif ke negatif? Okay, negatif. So, kita nak tahu kalau kita buat negatif 3 darab dengan positif 1. So, cuba kita darab silang jadi ke tak jadi? Okay, R darab negatif 3 dapat apa? Negatif R 3 darab R. negatif 3 R. 2R tambah darab 1 dapat apa? 2R tambah darab 1. 2 R. 2R. 2R. Jadi kalau kita selesaikan, negatif 3R tambah 2R. Jadi apa? Negatif 3 tambah 2. 1R. Negatif 1R. Jadi tak negatif dekat tengah-tengah? Jadi dia nak positif kan kat sini? Betul tak? Bila dia nak positif, maksudnya kita kena terbalikkanlah tanda ni. So yang ini tak jadi. Cancel. So kita buat lain. 2R sebab ni namanya kaedah cuba jaya kan. So cikgu terbalikkan tanda negatif. Negatif tu duduk dengan 1 bukan dengan 3. So cikgu cuba darab silangkan lagi sekali. Okay. R darab positif 3 dapat apa? 3R. Okay, positif 3R. 2R darab negatif 1 dapat apa? Negatif 2R. Negatif 2R. Cuba buat penyelesaian ni. Positif 3, negatif 2. Positif 3 tolak 2. Dapat berapa? Positif 1R. Positif 1R. So dah dapat kan yang tengah-tengah ni? Yang tengah-tengah yang cikgu nak ni? So Dapat. dia punya faktor, kita kurungkan yang ini. Ikut dia punya level. So faktor dia 2R tambah 3. Satu lagi. R tolak 1. Baik. Lambatlah, saya dah tulis lama dah. Dia baru nak keluar. Okay, darab. Okay, R tolak 1 yang dekat sebelah kanan atas. Boleh ke nak buat apa-apa lagi dah? Dah tak boleh kan? Kalau dah tak boleh, kita tulis je balik macam ni. Sekejap dia baru nak keluar. Nampak? Okay, now kita ada R kuasa 2 tolak 49. Okay, cuba awak tengok pemfaktoran nombor okay, nombor 1, 2, 3, nombor 4. Yang A kuasa 2 tolak 36. Dia buat macam mana tu? Okay, 49 ni boleh tak jadi kuasa 2? Nombor kuasa 2 dia? 49 ni apa kuasa 2? Dia punya nombor kuasa 2? Kamu tahu tak nombor penyempurnaan kuasa 2? Siapa tahu kat sini apakah nombor nombor kuasa 2? Cepat. Siapa tahu? Siapa Saya tak nampak nama ni kejap. Saya sebut ni. Anas ada Anas. Anas. Oh, Anas. Ada tak? Tak ada. Nurnisa. Nurnisa ada. Nurnisa. Oh, Nurnisa. Ada tak? Ya. Okay, Nurnisa. Awak tahu tak nombor kuasa 2 tu apa? R darab R
When Suanli cakap R darab R. Okey, faham. Yang tu untuk R kuasa 2. Sekarang ni cikgu tanya nombor kuasa 2. Nombor kuasa 2 ni sebenarnya macam ni. Okay. Dia macam ni. 1 kuasa 1, 2 kuasa 2, 3 kuasa 2, 4 kuasa 2, 5 kuasa 2, 6 kuasa 2, 7 kuasa 2. So daripada nombor-nombor kuasa 2 ni, dia akan membentuk satu senarai yang kita panggil nombor kuasa 2 sempurna. Nama dia. Okay. Kuasa 2 sempurna. Okay, cuba awak bagi tahu saya, Nurisa. 1 kuasa 2 berapa? 2. 1 kuasa 2, 2. Ai, nak marah cikgu ni. 1 kuasa 2 berapa? 1. Bagus, Wen. Tapi dia tak nak keluar pun. Li Wen Swan. 2 kuasa 2 berapa? Nurisa? Ya. 2 kuasa 2 berapa? 4. 4. 3 kuasa 2? 6. 9. Ramai yang tukang type kat tepi tu. Tapi dia tak nak jawab pun. Nanti tu ya. Okay, 16, 25, 36, 49 dan seterusnya lah. Okay. So 49 tadi apakah nombor kuasa 2 dia? Siapa kuasa 2 dia? Berapa? 7 kali 7. 7 kali 7. Jadi cikgu nak buat R kuasa 2 tolak 7 kuasa 2. Sama, benda yang sama So cuba awak tengok dekat buku teks tu, bahagian pemfaktoran nombor 4, 1, 2, 3, 4. So, macam mana cikgu nak faktorkan R kuasa 2 tolak 7 kuasa 2? Macam mana cikgu nak faktorkan dia? Siapa nak jawab? Macam mana nak faktorkan R kuasa 2 tolak 7 kuasa 2? Li Wen Xuan. Cepat jawab. Cuba tengok buku teks, bahagian pemfaktoran, muka surat 40. Pemfaktoran hukum nombor 4. A kuasa 2 tolak 36 tu dia bagi contoh. Cepat. Siapa nak bagi jawapan? Li Wen Xuan. Nak jawab tak? Irdina? Irdina ada Irdina? Saya cikgu. Okay, Irdina nak jawab tak? R kuasa 2 tolak 7 kuasa 2. Macam mana kita nak faktorkan dia? Tu Azlin dah tolong jawab tu. Baca jawapan Azlin tu. Irdina, baca jawapan Azlin tu. R tolak 7 Yes. and R tambah 7. Okay, good. Dia bila kuasa 2 tolak dengan kuasa 2, faktornya akan jadi 1 tambah 1 tolak nombor-nombor yang dikuasa 2 kan tadi. Jadi bila dah macam ni, so saya pindahlah masuk R tambah 7, R tolak 7. Okay, sekarang ni cuba tengok. Sekejap, dia belum masuk lagi dekat skrin. Saya dah tulis lama dah. Okay. Cuba tengok dengan semua tu, atas bawah, ada tak faktor-faktor yang serupa, yang sama? Ada tak atas dengan bawah dia faktor dia sama? Okay, cuba tengok. R tolak 7, ada tak dekat bawah ni R tolak 7? Ada. Okay, bila ada kita potongkan dia. Maknanya anda disqualified. R tolak 1, ada tak kat bawah? Ada. 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 Okay,
Okay, R tolak 1 pun disqualified. Okay, apa yang tinggal? Itulah jawapan dia. 2/2 R tambah 3 lagi. Apa lagi yang tinggal? R tambah 7. R tambah 7. So inilah jawapan dia. Saya tahu awak bila dah buat faktor ni awak dah tahu dah sebenarnya. Tapi nak buatkan faktor ni awak sebenarnya bermasalah. Betul tak? Nak wujudkan faktor tu. Okey, dah salin contoh? Okey, Dah. cepat salin contoh. Salin dalam buku nota tu cepat. Okey, saya bagi 1 minit untuk menyalin. Cepat. Nombor kuasa 2 sempurna tu penting selalu keluar. Okey dah. Saya nak teruskan contoh kedua boleh? Boleh. Salah pula. Okey, ini contoh kedua Okey, dia punya soalan 8/4U 3/4U dalam kurungan 8U tambah 4V bahagi V/2U. Okey, bila ada bahagi pecahan, apa yang patut dibuat? Ini bab tingkatan 1 ni. Bila jumpa bahagi pecahan, macam mana kita nak selesaikan? Apa yang kita kena ubah suai? Anyone? Terbalikkan. Kita terbalikkan pecahan yang berada di sebelah kanan bahagi. Jadi yang ini kita terbalik Bila dah terbalik, tanda bahagi jadi apa? Darab. Jadi darab. Pandai. Alright. So, cikgu pergi kat sini dulu. Okay, 3/4U. Okay, 8U 4V. Tambah. Ada tak sifir yang kita boleh keluarkan? 2. Sifir 2, ada tak lagi FSTB dia? Faktor sepunya yang terbesar. Sifir 4. Sifir, sifir 4. So, cikgu keluarkan sifir 4. So, 8U bila dah keluar 4, dia jadi apa? Dia tinggal apa? 4U. Apa? 8 keluar 4. 8 bahagi 4. Jadi apa? 2. 2. Wei, Li Wenshuan. 2 lah, bukan 1 lah. 2U. Sebab 8 kali 2, 4 kali 2 dapat 8. Okay? Kacau ni. Okay, tambah. Okay. Li Wenshuan tak faham? 8 ni, kalau dibahagi 4, dia tinggal 2. Kalau awak kembang balik, 4 darab 2 dapat 8. Okay? So, 4V, bila dah keluar sifir 4, jadi berapa? Empat V, bila sifir 4 dah dikeluarkan, dia tinggal apa? 1. 1 sahaja. So, tinggal V sahaja. So, tulis balik. Yang kita nak terbalikkan tadi, darab 2U dengan V. Okay, so nampak tak ada darab? Okay, apa hubungan kurungan dengan duduk sebelah kurungan ni, dia akan jadi darab. Jadi 4 dengan 4 ni boleh tak cikgu nak potong? 4 dengan 4, 4 atas 4 bawah. Cikgu nak potong boleh? Boleh? Tak ada orang.
Cikgu jawab sendirilah. Okay, 4 dengan 4 ni cikgu boleh potong. Sebab 1 4 atas, 1 4 kat bawah. So, U dengan 2U. Ataupun cikgu tulis dulu. Cikgu tulis mula. Apa yang tinggal? 3 per U, 2U tambah V darab 2U per dengan V. Okey, tengok level atas. Okey, level atas. Ni pun atas. Okey, U dengan V duduk kat bawah. So now, ada tak benda yang atas dan bawah tu kita nak potong sama-sama dia? Dia sama. Ada tak? Ada tak yang nak potong? U dengan U. Boleh potong tak? Boleh. Boleh. Okay, good. So, kat bawah dah tinggal apa je? Tinggal V. 3. Okay, 3 darab 2. Boleh tak cikgu tulis darab 2? Sebab dia duduk Boleh. sebelah kan? Macam ni kan? So, 3 darab 2 berapa? 6. 6. 3 darab 2, 6. Okay, 6 dalam kurungan 2U tambah V. V di bawah ni dengan V atas boleh potong tak? Nampak tak ada U tambah U, 2U tambah V, bawah ada V. V tu boleh potong tak? Boleh. Tak boleh sebab dia ada tambah dekat sini. Kalau dia tu darab, then boleh potong V tu. Tapi kalau ditambah 2U tambah V, tak boleh potong. Dia kalau hanya darab sahaja boleh potong. Contohnya kalau 6, kat bawah ni ada 6 lagi. So bawah ni boleh potong. Sebab 6 darab 2U tambah V. Bila tambah V macam tu tak boleh potong. Salah So jawapan akhir ialah 6 per V darab 2U tambah V. Buruk lah tulisan cikgu. Okey? Jelas? Dah salin? Yang ni tak ada faktor-faktor pun. Sikit je faktor dia kan? Okey, cepat. Dah salin dah? Dah, good. Lagi yang lain? Dah. Bagus. Okay, next. Nampak tak ni? Nampak macam susah je nombor-nombor dia kan? Okay, sebab ada bahagi pertama kali awak tahu kena buat apa? Bahagi pecahan maksudnya kena buat apa? Tukar darab. Tukar jadi darab. Bagus. So cikgu tulis balik yang belum tukar. 12PQ tolak 4Q kuasa 2 darab 9P kuasa 2 tolak Q kuasa 2 per dengan 6P kuasa 2 tambah 2PQ. Okay, now. Okay, kita tengok sebelah kiri dulu 3P kita tinggalkan 3P. Okay, 12PQ 4Q kuasa 2. Ada tak faktor sepunya terbesar yang sama? Faktor sepunya terbesar. Apa dia? 12 dengan 4. Ada tak faktor dia? Berapa? Empat. 4. Okay, kita keluarkan nombor 4. Lagi ada tak yang sama huruf antara dua ni? Dengan ni, ada tak yang sama huruf? Q. Q. Q kuasa yang paling besar berapa? Ni Q1, yang ni Q2. Jadi berapa yang paling kecil? Sorry, maaf. Q1. Q1. Jadi kita hanya boleh keluarkan 1 Q. So, P tolak. Yang ini dah keluar 1 Q, tinggal Q sahaja. Okey, darab. Yang ini kita tengok. 9P kuasa 2 tolak Q kuasa 2.
9 ni tadi ada tak dalam sempurnakan nombor kuasa 2 sempurna? Ada tak? Cuba tengok tadi yang Ada. tadi tu. Okey, berapa kuasa berapa? 3 kuasa 2. Okey, 3 kuasa 2. Okey, kawan dia P kuasa 2 tolak Q kuasa 2. Sebabkan dia sama-sama kuasa 2, jadi cikgu boleh kurungkan dia bersama. So, bila dah sama-sama kuasa 2, ditolakkan pula. So, kita ada faktor dia kan? Okey, siapa nak bagi cikgu faktor kuasa 2 tolak kuasa 2 ni? Jadi apa? Siapa? Apa tolak apa tambah apa? Cepat. 3 tolak P, P tambah 3. 3P tambah Q. Lagi satu apa dia tadi? Q tolak 3P. Dah balik tu. Cuba tengok siapa yang pertama? 3P. 3P tolak Q. Okay, 3P tolak Q. Nampak tak yang pertama dan yang kedua. Jadi yang pertama tambah yang kedua. Yang pertama tolak yang kedua. Itulah faktor dia. So kat sini cikgu tulis 3P tambah Q. 3P tolak Q. Okey, 6 dengan 2. Ada tak faktor sepunya terbesar? Faktor sepunya terbesar. Siapa? 9. 9? 9 dengan 6 dengan 2 sayang. Ni 6 dengan 2. Ada tak faktor sepunya yang terbesar? 6. 6 tapi 2 tak ada sifat tak ada faktor 6. 2 paling tinggi pun 2 lah kan? 1 kali 2 je kan? Jadi kita keluarkan siapa? Keluarkan 2. 2. Okey, P kuasa 2. PQ. Ada tak benda yang serupa? P. P. Kita keluarkan 1P. So 6 dah dibahagikan 2 sebab 2 dah keluar kan? 6 jadi berapa? 3. 3. Okey, P dah keluar 1, maka P yang 2 ni tinggal 1. Okey, tambah 2P dah keluar, tinggal Q sahaja. Faham? Okey, cuba tengok. Ada tak benda yang serupa di atas dan di bawah? 3P tambah Q. Okey, 3P tambah Q. Lagi apa lagi yang kita boleh potong? Huruf apa? Alamak, internet saya. Tiga P dan 2P. 3P dan 2P. Jadi apa? Okay, siap. Sorry internet saya macam ada masalah hari ni. Aduh. Okay, kita boleh potong. Boleh dengar suara cikgu tak? Boleh. Boleh. Jadi 1P.
Dengar suara cikgu tak? Maaf Internet cikgu macam ada masalah lah hari ni. Halai. Okay, so jawapan dia 3P tolak Q, 4Q, P tolak Q. Okay, itu jawapan dia. Dah salin ke belum? Muzamil dah salin ke belum? Dah. Dah salin Okay. Dah. Kalau dah. Semua orang dah salin? Dah. Dah. Okay, dah salin. Okay, ini adalah tutorial hari ni. Tutorial hari ini di muka surat 38. Saya tak nak bagi banyak-banyak. Nanti kan kamu tak hantar. Tak ada, hari ni tak ada alasan tak hantar sebab 4 soalan sahaja. Kenapa tak keluar kat skrin? Sekejap nak Okay, muka surat 38, soalan nombor 10, A, B, C dan D sahaja. Okay, dapat semua? Soalan muka surat 38, soalan 10, selesaikan gabungan operasi A, B, C dan D sahaja. Boleh hantar tak selewat-lewatnya petang ni? 4 soalan sahaja. Saya dah upload di Google Classroom. Saya minta semua orang hantar di Google Classroom hari ni. So 2A1 ni sebenarnya 2A1 ada berapa orang? 7. 27, 2A9 ada 26 32. Bukan 26 Kenapa saya rasa macam pendek? Oh 32 tak apalah. So saya harap saya jumpalah semua assignment tu, kecuali kalau ada yang siapa-siapa ada masalah lagi nak login lah, tak dapat lah itulah inilah. Tolong WhatsApp cikgu, personal cikgu. Nanti cikgu akan guide lah sampai dapat. Boleh? Sebab semua orang cikgu dah add dalam Google Classroom. Saya just waiting for you all untuk accept jemputan saya sahaja. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Nanti kejap lagi saya share dalam grup latihan mana satu Takut kamu tersalah salin. Okay, jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Cikgu. Terima kasih cikgu. Mirul. Oh, Mirul. 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 Macam mana nak apa tu? Nak sign Google Classroom tu. Sign in. Sign in. Kan cikgu bagi email MOE kan? Awak cek dekat email awak lah. Macam mana? Awak ada email tak? Ada. Cuba cek. Nanti kan kemungkinan cikgu akan bagi. Ataupun Email. awak WhatsApp cikgu suruh hantar balik. Tapi cikgu bagi email mana? Email MOE ke email yang biasa-biasa ke email Google? MOE. MOE. Kena buat Awak buat kat Google. Dia tulis kat situ tau. Tambah account. Maksudnya nanti kan awak masukkan tahu. password. Suara dia lain dah. Tahu. Okay, bye.
Bye.